Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Manswarni binti Baba, nombor metrik 260943 daripada PES Kota Kinabalu. Tajuk tugasan saya ialah sumber modal pelaburan. Sebagai pengenalan, keperluan modal dalam sektor korporat adalah satu perkara yang sangat penting untuk bertujuan memenuhi keperluan modal bagi sesebuah syarikat yang mempunyai pelbagai alternatif. Antaranya ialah pelaburan ekuiti dan pelaburan sekuriti hutang yang dijalankan pada bursa perdagangan biasa. Pelaburan ekuiti di mana tidak kira jenisnya, semua pasaran saham berpotensi menjadi tidak menentu dan mengalami turun naik dramatik dalam nilai saham. Pelaburan ekuiti pada hakikatnya boleh dilihat sebagai mengambil risiko kerugian yang lebih besar untuk peluang memperolehi pulangan potensi yang lebih tinggi. Pelaburan ekuiti mewakili kepentingan pemilikan dalam syarikat, sementara bon hanya mewakili kepentingan kewangan. Okey, pelaburan sekuriti hutang pula tidak didagangkan di pusat tetapi didagangkan di kaunter atau OTC. Bon adalah pelaburan hutang yang utama. Walaupun hipotek juga termasuk dalam kategori aset ini. Pelaburan gadai janji dijamin oleh harta tanah asas sebagai cagaran di mana data sejarah menunjukkan bahawa kedua-dua pasaran bon dan gadai janji telah terdedah kepada perubahan harga yang jauh lebih sedikit daripada saham. Seterusnya, definisi sumber pelaburan modal. Okey, pelaburan modal ialah mempunyai wang tunai, pinjaman atau aset yang mencukupi untuk membiayai operasi syarikat. Pelaburan merujuk kepada alat yang digunakan oleh orang ramai untuk memperuntukkan dana mereka dengan tujuan untuk menjana pendapatan. Aset pelaburan terdiri daripada saham, dana bersama, bon, hartanah, derivatif, barang kemas, karya seni dan sebagainya. Setiap alat pelaburan berbeza dari segi risiko atau faedah dan pelabur memilih satu mengikut kesesuaian mereka. Ia memainkan peranan yang cekap dalam pembangunan keseluruhan ekonomi melalui menggunakan wang simpanan rakyat untuk pembangunan dan cara produktif. Okey, kita beralih kepada keputusan dalam perancangan pelaburan modal. Keputusan pelaburan modal dalam istilah kewangan kita boleh dipanggil sebagai belanjawan modal. Tujuan keputusan pelaburan modal adalah untuk menentukan dana pelaburan modal firma ke dalam cara yang paling berkesan dan perlu memastikan bahawa pulangan daripada pelaburan adalah pulangan yang terbaik. Matlamat penting keputusan pelaburan modal adalah untuk meningkatkan nilai firma dengan mengambil projek yang baik dan tepat pada masa tersebut. Teknik yang digunakan dalam keputusan pelaburan modal iaitu tempoh bayaran balik, kaedah nilai kini dan kadar pulangan. Okey, ciri-ciri pelaburan modal. Pelaburan modal melibatkan perbelanjaan tunai semasa dengan jangkaan untuk merealisasikan faedah pada masa hadapan. Di sini terdapat ciri-ciri asas keputusan pelaburan modal adalah yang pertama, satu ciri manfaat besar yang dijangkakan. Yang kedua, tahap risiko yang agak tinggi. Yang ketiga, tempoh yang agak panjang di mana pulangan mungkin akan direalisasikan. Okay, jenis-jenis pelaburan modal ni, tiga jenis pelaburan modal. Yang pertama iaitu kepelbagaian. Kepelbagaian ni sejenis pelaburan modal yang memerlukan penilaian cadangan. Ia boleh dilakukan untuk mempelbagaikan barisan produk baru dan pasaran baru. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai teknik untuk mengurangkan risiko kegagalan semasa berurusan dengan produk dan operasi yang berbeza. Yang kedua, penggantian dan pemodenan. Penggantian dan pemodenan adalah jenis pelaburan modal kedua. Ia dilakukan untuk meningkatkan operasi dan mengurangkan kos perantara. Pelaburan gantian boleh ditakrifkan sebagai pelaburan modal yang dilakukan untuk menggantikan jentera lama. Yang ketiga, pengembangan. Pelaburan yang dibuat kepada syarikat yang sedia ada mengalami pertumbuhan dan memenuhi permintaan yang diperlukan untuk penambahbaikan. Seterusnya, peringkat pelaburan modal.
Peringkat utama dalam proses membuat keputusan pelaburan modal ialah yang pertama, mengenal pasti peluang pelaburan. Yang kedua, menyaring cadangan pelaburan. Yang ketiga, menganalisis dan menilai cadangan pelaburan. Dan yang keempat, meluluskan cadangan pelaburan. Okey, yang seterusnya melaksana, memantau dan menyemak pelaburan. Okey, yang pertama, kos yang berkaitan dan tidak berkaitan. Yang kedua, kos yang berkaitan ialah aliran tunai. Yang ketiga, kos yang berkaitan ialah kos tambahan. Dan yang keempat ialah kos peluang. Cadangan penambahbaikan dan cabaran memperkasakan pelaburan berasaskan Islam di negara ini. Kerajaan dan institusi pelaburan perlulah menjalankan kempen yang berimpak untuk menggalakkan masyarakat terlibat dalam aktiviti pelaburan. Seterusnya, masyarakat perlulah memilih institusi kewangan Islam di Malaysia untuk membuka akaun simpanan, tabungan dan pelaburan. Seterusnya, institusi pelaburan perlulah mengelak daripada melabur dana dalam syarikat yang membawa mudarat. Cabaran mengembangkan pelaburan di Malaysia. Antara cabaran-cabaran tersebut ialah kurangnya kesedaran di kalangan masyarakat berhubung alternatif yang ditawarkan dalam perbankan, insurans, pasaran modal dan pelaburan. Yang seterusnya, terdapat segelintir masyarakat di negara ini yang bimbang dan takut untuk melaburkan wang dan simpanan mereka di institusi dan pelaburan. Kedua, persaingan antara pelaburan berasaskan Islam dan pelaburan berasaskan konvensional. Persaingan ini berlaku apabila institusi-institusi kewangan dan pelaburan yang mengamalkan dua sistem, iaitu pelaburan konvensional dan pelaburan Islam, sentiasa memfokuskan kepada satu sistem sahaja untuk menarik minat masyarakat untuk melabur. Yang ketiga, sistem kewangan juga mesti bersedia untuk menghadapi cabaran dari segi teknologi. Kewangan Islam perlu dapat bersama dengan perubahan pantas industri kewangan akibat daripada kemunculan teknologi kewangan. Institusi kewangan dan pelaburan yang menawarkan produk pelaburan berasaskan Islam perlulah bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran dari segi teknologi kewangan agar tidak ketinggalan dengan pelaburan konvensional. Sebagai kesimpulannya, aktiviti pelaburan sememangnya satu aktiviti yang sangat terkenal di seluruh dunia dan juga di kalangan masyarakat masa kini, terutamanya bagi mereka yang menjalankan perniagaan. Oleh itu, konsep pelaburan secara lebih mendalam dan dijadikan panduan kepada masyarakat umum serta mengkaji sejauh mana institusi kewangan dapat berkembang di kalangan masyarakat serta konvensional di Malaysia, khususnya yang didapati bahawa kedua-dua objektif tersebut dapat tercapai.